Dan itu antara laporan bingkisan yang kami sediakan kepada anda untuk membuka mata lah kan berkaitan dengan teknologi. Betul, kita hidup zaman semakin pesat, berkembang dan itu yang kita inginkan, tapi dalam masa yang sama ianya perlu diseimbangkan supaya kemanusiaan sejagat juga perlu dijaga. Tapi itu perkembangan kita yang kita ingin kongsikan berkaitan dengan perkembangan terkini dan penyalahgunaan teknologi AI. Baik, kita bawakan dua orang tetamu kita iaitu Encik Azlan Ibrahim, merupakan pereka image AI juga. Ya. Selamat datang. Terima kasih menyebut. Baik. Dan juga Profesor Madya Dr. Aznul Khalid Mat Sabri, merupakan bertugas di Jabatan Kepintaran Buatan Fakulti Sains, Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Malaya. Doktor, terima kasih bersama kami. Sama-sama. Terima kasih. Okey, sebagai permulaannya dengan laporan itu tadi, Encik Azlan agak tularlah dengan gambar-gambar yang dikongsikan sebelum ini. Sebenarnya AI, Artificial Intelligence ini, bagaimana sebenarnya boleh disesuaikan dengan kehidupan kita? Kalau Encik Azlan terlebih dahulu. Okey, apa yang saya gunakan sebelum ni gambar yang tular tu ialah salah satu daripada subset kepada AI yang besarlah. Dia dipanggil generative AI. Okay. Maksudnya generative AI ni ialah salah satu daripada fungsi AI untuk mencipta konten. Di mana konten ni sebelum ni kita manusia yang buat. So sekarang ni mesin yang akan buat konten-konten tersebutlah. So dalam model generative AI ni dia ada beberapa dia menggunakan teks, contohnya teks, just menggunakan teks biasa macam kita cakap lah. So dia akan mengeluarkan image. So antara kegunaan yang ada sekarang ni, of course satu, banyak orang guna untuk advertising dan marketing, untuk cipta gambar-gambar yang boleh orang cakap menggunakan gambar tersebut untuk marketing produk dia orang. Salah satu contoh, guna cikgu-cikgu, guru-guru atau pendidik-pendidik boleh menggunakan image-image itu untuk bantuan mengajar contohnya. Itu adalah antara salah satu daripada fungsi yang boleh digunakan lah jika kita gunakan aplikasi text to image. Okey. So kita ada banyak lagi. Kita ada text to text macam ChatGPT. Text to image macam aplikasi Midjourney yang saya gunakan. Text to video, text to audio dan text to code. Okey. So I banyak think cabang. banyak cabang. That is generative AI lah. Baik. Kita nak tanya Dr. Aznul, melihat perkembangan teknologi yang sebegini besar dan hebat, bagaimana? Mungkin boleh doktor kongsikan juga. Sebab kita kata kita suka, tapi pada masa sama kita rasa takut juga. Kita risau juga. Bagaimana? Okey, terima kasih Reha. Soalan yang sangat baik. Yang saya rasa hari ini masyarakat kita ada dua side macam yang Cik Reha cakap tadi itu. Masalah dia bukan masalah, dia lebih kepada kita dah nampak sisi AI yang mana kebolehan dia terlalu dekat dengan kemampuan manusia, kan? Jadi kalau macam kita eksperimen dengan ChatGPT tu, kita boleh bertanyakan soalan yang mix dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, dan dia boleh switch and orang kata bagi respon dia dalam masa nyata, real time, according to apa yang kita betul-betul hendaki. So dia faham konteks dan dia boleh bagi, kalau macam kita mix bahasa Melayu dan bahasa Inggeris tapi majority is bahasa Melayu, dia akan reply dalam bahasa Melayu. Dia faham. Dia boleh switch konteks dan dia tak saja orang kata terhad kepada bahasa Melayu. Dia semua bahasa, seluruh bahasa, semua bahasa. Jadi kemampuan dia tu yang orang kata menjadikan kita orang kata berasa berhati-hatilah dengan teknologi ni. Tapi apa yang saya boleh katakan adalah, saya pun ada bincang dengan Cik Azlan tadi sementara kita masuk ke slot kita ni, what we are seeing actually is a transition daripada fasa kita hidup dalam orang kata the information age. Maksudnya orang selalu orang kata informasi di hujung jari. Orang kata penyebaran maklumat tu sama ada betul ataupun tak betul tu mudah sangat sekarang ni. Ada macam-macam platform. Tapi we are shifting from information age to knowledge age. Knowledge age ni apa maksud dia? Macam yang Cik Azlan cakap tadi tu, text to video, text to text. Text to text ni sebelum ni dia adalah satu pekerjaan yang sangat rumit. Kalau saya nak translate bahasa Melayu kepada bahasa English, bahasa Melayu kepada bahasa India, bahasa Melayu kepada bahasa Mandarin, kita ada pakar-pakar yang belajar bertahun-tahun untuk achieve that particular skill. But now you can use a simple what they call platform ChatGPT, ataupun ada banyaklah. Kita ada Stability Large Language Model, ada macam-macam, Google Bard dan sebagainya. Dan benda ini dapat dicapai dalam masa nyata. Dia punya kualiti tu mungkinlah orang kata orang pertikaikan sekarang ni. Tapi because dia punya result tu hampir
dan orang kata at certain point dah susah kita nak bezakan dengan kemampuan manusia tu. Tu yang kita risau. Betul lah. Membawa kepada side yang berbeza lah kan. Okey, mungkin masih ada lagi yang tertanya tentang konteks perbualan kita. Kalau boleh kita tunjukkan gambar yang Encik Azlan yang pernah tular ini, di mana sebab saya tanya Fariha main skateboard tadi tu, inilah konteksnya. Maksudnya wajah ni nampak seperti nyata dia dan individu ini real, Cik Azlan? Tak. Itu ciptaan AI. Juga ciptaan. Wajah ini juga ciptaan. Sebab saya tengok komen-komen, ada yang cakap, oh ini sebenarnya manusia yang betul, cuma aktiviti ini saja. Dan sebenarnya ianya mungkin boleh mengundang kepada situasi-situasi fitnah yang tak pernah berlaku. Tapi dicipta seperti ada, nyata. Cuma ini yang berlaku, inilah antara text to image yang Cik Azlan cakap tadi, hanya dengan menggunakan satu platform sahaja. Tapi saya lebih suka kalau nak tahu macam mana sebenarnya kaedah tu. Boleh tunjuk contoh ke macam? Okey. Kita just platform yang saya gunakan dinamakan Midjourney. So you kena ada beberapa step lah untuk sebelum kita dapat gunakan Midjourney tu. So kita kena ada satu aplikasi yang diberi nama Discord. Okey. Dan juga subscription ke Midjourney. Because Midjourney ni adalah satu platform yang berbayar lah. Okey, so daripada situ you boleh create dah image-image yang you nak dengan hanya simple. Contohnya macam saya tunjuk tadi skateboard kan. So saya gunakan a photo, contoh prompt a photo of an old Malaysian or old Muslim Malaysian playing skateboard in the city. Itu je. Itu saja. Boleh kita tunjuk dalam boleh real time tapi macam mana? Boleh. Sambil-sambil tu sambil sebab kita nak tunjuk betapa mudahnya ianya mungkin mengubah kepada landscape teknologi sekarang inilah kan. Ramai juga orang tanya masa macam Tuan cakap tadi, ini gambar betul ke tidak? Sebab kebanyakan daripada kita ingat ialah satu kegunaan yang kita edit. Ambil gambar orang ni masuk ke situ. Tak, because secara AI ni berfungsi ialah dia di-feed, dia diberikan berbagai-bagai data set di dalam servernya atau komputernya, dalam brain komputer tu, dan dia belajar macam mana bentuk rupa orang Malaysia, bentuk rupa orang Indonesia, bentuk rupa orang sini. Jadi dia, bila kita mentionkan dalam prompt tu, kita spesifikkan dalam prompt tu, dia akan cari dataset tadi dan dia akan create image berdasarkan data-data tadi. Dia bukan ambil gambar orang ni. Kita kagum tapi takut juga dalam masa yang sama. Cik Azlan mungkin boleh kalau inilah kalau boleh. So saya buat kat sini buat kat situ, nanti boleh tunjuk di macam boleh tahu apa step-step ni. Teks apa? Okey, first kali kita kenakan masuk kat Midjourney. Okey. So melalui handphone. Okey, boleh tunjuk. Okey, ini Discord lah, aplikasi Discord. So bila kita register dengan Midjourney, dia akan kita gunakan Discord untuk create image. So kita every time kita nak create image, kita kena letak /imagine something. Apa yang kita subject yang kita nak. So contoh ni kita buat lagi yang simple saja lah. Dia boleh faham bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Ataupun bahasa-bahasa lain. Cuma mungkin vocab dia mungkin kurang sikit lah dalam bahasa Malaysia dan sebagainya. So saya guna bahasa Inggeris. So contohnya banyak belajar lagi bahasa Melayu kita ni. A cat in a box. A cat in a box. Okey. Kita buat tu dulu. Boleh. Kita tengok gambarnya apa yang dihasilkan lah. So dia sekarang the cat in a box, dia tengah compute. Okey, boleh tunjuk lagi. Boleh tunjuk. Tunggu sekejap lah. Okey, kan tunggu sekejap. Sabar ya. Nah, mana? Okey, belum lagi. Dia tengah render tu. Pakcik kena belajar sabar. Mendebarkan. A cat in the box. Okey, dia masih render Ini kadang-kadang macam mana kalau seseorang tu ada kerjaya yang membabitkan bidang kreatif dan sebagainya, kan? Dr. Azlan, lepas tu kalau kita dulu, kita payah agak macam student nak ambil thesis dan sebagainya. Ini benda-benda ni macam mana ni? Cabaran juga ni. Azlan buat sampai seminit tu. Sampai seminit tu. Majikan pasti akan lebih tertarik dengan sebegini. Tu macam yang kita bincangkan tadi. Tadi tu macam bila saya jawab tu dengan nada yang menakutkan kan. Tapi sebenarnya ini adalah orang kata peredaran teknologi. Jadi saya ada satu, while I was doing research untuk Malaysia hari ini, saya jumpalah ada satu tagline ataupun slogan satu syarikat. So apa yang dia punya tagline is, you will not be replaced by AI. Awak tak akan diganti oleh AI. Tapi awak akan diganti, you will be replaced by a person that uses AI.
awak akan digantikan oleh orang yang bijak ataupun orang kata pandai menggunakan AI. Sama macam Cik Azlan. Saya takut dengan Cik Azlan pula. Cik Azlan dah Cik Azlan dah tahu kan. 15,000 langkah ke hadapan. Kan? Maksudnya tetapi perlu kita bimbang dengan tahap persaingan tersebut. Maksudnya manusia ni perlu bersaing sesama kita terlebih dahulu dengan platform AI ini sebagai penghubungnya, Doktor? Dia terpulang kepada domain lah. Actually, sebelum ini pun, orang kata sebelum kehadiran generative AI ni, dia adalah satu teknologi ataupun satu teknik yang dah ada lah. Tapi baru ni dia orang kata diwujudkan secara mainstream ataupun dah dapat diakses secara meluas oleh orang awam. Tapi kenapa? Sebab orang kata pemain-pemain utama macam Microsoft dan Google, Microsoft dia invest dalam OpenAI kan. Jadi untuk menghasilkan teknologi ChatGPT tu, they have to train satu model yang nilai dia adalah dia punya parameter dia adalah 175 bilion. 175 bilion. So sangat besar dan sangat hanyalah mampu orang kata dana yang diperlukan untuk syarikat-syarikat yang berkapasiti besar macam ni. Jadi apa yang kita merujuk pada soalan tadi itulah, maksudnya sama ada kita perlu takut untuk bersaing ataupun tidak. Maksudnya ada sebelum ni pun orang kata teknologi-teknologi yang daripada yang perlukan automation tu, yang yang secara kita automatic kan, macam kita nak tengok face recognition kan, macam Facebook kan, automatic dia tag gambar kawan kita kita tak ajar pun, tapi sebab kita dah beri maklumat kan, secara ni kita orang tu pun tag gambar dalam kita punya images kan, secara automatic Facebook akan belajar. Tapi sekarang ni apa yang berubah adalah kita boleh manipulasi ataupun kita boleh gunakan teknologi itu tanpa penggunaan coding ataupun skill untuk pengaturcaraan. Itu yang memudahkan. So kita membolehkan orang untuk menggunakan teknologi itu dengan lebih mudah. Ya. Okey. Baik. Wow. Dan ini kami tampilkan kepada anda antara Cik Azlan mungkin boleh terangkan imej ni sebenarnya. Okey, ni imej ni saya buat kononnya di Malaysia ni ada salji lah. Di kampung ada salji lah. Kan, jadi kita tengok mak-mak kita kalau keadaan salji macam mana. Kelas mak kita Cuma dia tak pakai baju jaket tebal lah. Budak-budak main bola masih dalam salji. Kan. Ni text to image jugalah. Ni text to image. Okey, dia ada juga satu fungsi dinamakan image to image. Okey. Image maksudnya kita ambil gambar yang original, gambar betul, kita masukkan ke dalam prompt tadi dan kita type apa kita nak gambar tu jadi. Itu yang saya kata mungkin profesor bagi tahu keadaan mana orang boleh memanipulasi gambar. Betul. Tapi buat masa sekarang it's not perfect yet. Saya rasa dia tak berapa sempurna lagi. Tapi saya rasa mungkin dalam masa-masanya akan datang benda tu akan jadi lebih bulan baik atau lah. tahun. Mungkin bulan. Tak ada ke macam kita dah nampak dah risiko dia kan, kita dah nampak dah pro and cons dia. Dari segi perlu ada tak penyekatan ke, maknanya teknologi AI ni hanya untuk orang yang punya kerjaya tertentu je. Maksudnya tidak boleh diakses oleh secara umum. Semua orang. Takut juga benda tu kan. Bagaimana pandangan? Okey. Macam saya kegunaan yang saya guna ni Midjourney ni semua orang boleh akses. Betul. Ada satu lagi ke platform namanya Stable Diffusion. Juga menggunakan text to image. Midjourney ni dia ada server di luar. Dia ada admin yang monitor contohnya. Kalau kita gunakan bahasa ataupun sentence yang contohnya membuat keganasan ke apa, dia akan dia akan ban. Tapi kalau Stable Diffusion sebab dia download application tu ke dalam komputer kita lokal, so kita tak ada admin yang monitor. So kita boleh buat apa saja. Dan saya dah tengok di dalam page-page FB di luar macam mana mereka menggunakan tu untuk untuk menimbulkan kegusaran. Contohnya apabila bermain dengan isu-isu sensitif seperti agama, bangsa dan sebagainya. Memang adalah. So macam kita pengguna kita tak boleh buat apa-apa because that is platform yang ada. Cuma mungkin kita yang terbaik ialah kita bagi tahu admin lah this is something yang mengganggu sensitivity sesuatu kaum atau agama. Itu je buat saya sekarang. Dan dia berbalik kepada penggunaan individu sendiri. Doktor sebagai seorang ahli akademik, doktor juga terlibat mungkin dalam menghasilkan lebih ramai seperti Encik Azlan ini kan. Bagaimana untuk memastikan bahawa tiada penyalahgunaan ini di masa akan datang, sebab teknologi akan berkembang pesat, cepat dan juga pantas, tapi dalam masa sama kemanusiaan itu juga perlu sentiasa menang, Doktor. Okey, jadi saya nampak
teknologi ini lebih kepada macam mana kaedah penggunaan yang beretika lah. Jadi kalau dulu kita ada Google Search Engine, so kita pun risau sama ada pelajar-pelajar kita dia copy and paste dan buat dia punya essay. Lepas tu ada teknologi lah, kita panggil teknologi dia detect plagiarism. Pernah dengar kot Turnitin kan? Dia boleh tengok sama ada 70% ataupun 80% similarity, hampir sama dengan apa yang ada secara online. So sekarang ni pun ada untuk macam ChatGPT generated text ni, kita boleh compute the percentage of similarity with generated text. So teknologi tu maksudnya selari dengan orang kata perkembangan teknologi, ada juga teknologi yang berkembang untuk mengekang penyalahgunaan cyber security dan sebagainya. So sekarang ni is a war ataupun is a race lah between orang buat macam orang ini akan datang untuk counter dia. Tapi of course, I mean tak mudah orang kata untuk kita kekang. Lepas tu sebab kita pun hidup dalam satu era yang kita berada transition between information to knowledge age tu. Kan macam mana kita boleh create knowledge, create new content tanpa ada skill ataupun pengetahuan tu. So tapi benda ni adalah something, kalau macam daripada pihak universiti sendiri, kita pun keluarkanlah dengan garis panduan yang diperlukan untuk penggunaan secara beretika teknologi sebegini. Betul. Kita pun dalam keadaan yang tersepit juga, sama ada kita nak meraihkan teknologi itu, tapi dalam cara yang betul dan sebagainya kan. Macam Hanif katalah kemanusiaan tu. Tapi itulah kadang-kadang tak semua yang mempunyai kepekaan terhadap tu. Betul. Jadi Cik Azlan, kucing tadi je Azlan. Kucing tadi. Jantan ke betina? Kucing tadi sekejap Sebab kita nak tengok hasilnya. Tunjukkan. Betul-betul dalam kotak ini kucing yang memang bukan orang punya kucing. Bukan. Teks sahaja boleh menjadi gambar seperti ini. Dan ini pun adalah just basic arahan yang saya bagi itu basic tadi. Kita boleh tambahlah sama ada kita nak buat kucing tu dalam kotak di luar rumah ke di dalam rumah ke di atas bukit ke di atas salji gunung. ke tidak. Ada salji ke kucing tidak. Pakai tudung ke. You can be specific. Ataupun kucing buat catwalk. Kucing. Dia semua macam saya cakap, dia terbatas dengan you punya imajinasi sajalah. So kalau you imajinasi tu luas, macam-macam you boleh buat. No limit lah, tapi untuk menjadikan imajinasi itu sesuatu yang baik lah, yang bergantung pada manusia kembali. Itu yang lebih penting. Kita nak ucap terima kasih sekali lagi kepada kedua-duanya. Saya perkenalkan Cik Azlan Ibrahim, mereka Image AI. Mungkin selepas ini lebih banyak karya yang akan diberikan. InsyaAllah. Dan juga Profesor Madya Dr. Aznul Khalid Mat Sabri, Jabatan Kepintaran Buatan, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya bersama dengan kita. Terima kasih. Terima kasih banyak atas perkongsian ni.